Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita nak belajar mengenai pengaturcaraan. Subtopik 1.6 struktur data dan modul. Saya tukar pada laser pointer jap. Kalau panjang dan lebar, kita hanya menggunakan dua ruang lokasi. Tapi macam mana kita nak simpan untuk ruang lokasi yang banyak bagi banyak pemboleh ubah? Okey. Macam mana bagi atur cara yang kompleks seperti sistem pinjaman buku sekolah, SAPS, sistem Lazada, sistem online semua dan sistem-sistem yang ada menggunakan data yang banyak. Okey. So macam mana cara dia nak simpan? Baik, okey, pada akhir pembelajaran kita harapkan supaya anda dapat menerangkan struktur tata susunan array satu dimensi, iaitu macam mana nak isytiharkan nilai dan umpukan nilai awal. Okey, kita panggil dia array dalam bahasa Inggeris. Baik, tata susunan iaitu dipanggil array tadi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi data yang sama jenis. Okey. Data dalam tata susunan ni dirujuk berdasarkan indeks dia. Okey, ni indeks dia atas ni ada indeks. Okey, ini dikatakan tata susunan satu dimensi dan ini pula tata susunan dua dimensi. Tapi untuk tahap tingkatan 45 ni sekolah kita tidak belajar yang dua dimensi. Baik, kita tengok pada pemboleh ubah mudah yang seperti kita pernah guna sebelum ni. Kita hanya menggunakan satu kotak saja untuk menyimpan lokasi memori seperti integer markah. So apabila kita gunakan integer markah tanpa umpukkan macam ni, ini kita umpukkan dengan nilai dia 45. So dalam lokasi ruang markah ni ada 45. Yang ini pula kosong sebab kita tak ada tulis apa-apa kat sini. So, bagaimana jika banyak jenis data integer yang perlu disimpan? Contohnya data 34, 56, 72, 23, 90. Okey, adakah kita perlu mengisytiharkan lebih banyak pemboleh ubah? So, macam inilah. Ini baru 5 kita isytiharkan pemboleh ubah markah 1, markah 2, markah 3. Kalau ada 100, takkan kita nak isytiharkan sampai markah 100? So kita kena fikirkan macam mana data yang banyak sebab dia tidak ekonomik lah, dia kurang ekonomik. Okey. Okey, ini macam mana nak isytiharkan tata susunan. So semasa mengisytiharkan tata susunan, nama dan jenis data yang hendak disimpan ke dalam tata susunan harus kita tentukan terlebih dahulu. Contohnya macam ni ni sinteks dia. Macam mana nak isytihar, kena tengok betul-betul. Jenis data, ni contoh dia. Saya buat integer sebab markah kita perlu dalam integer saja. So kita ada kurungan ni bermaksud size. Ni size, kita kosongkan. Dan ni nama tata susunan sebelah dia, iaitu senarai markah. Okey. Nama tata susunan tu lebih kurang macam nama pemboleh ubah. Okey, kita namakan nama tata susunan. Kita boleh juga buat integer senarai markah, lepas tu kurungan dia belakang. Depan atau belakang ni di hadapan dia. Ataupun kita boleh buat integer senarai markah, kita bagi size dia. Okey. Ataupun kita boleh buat macam ni. Integer, buat dia macam ni, kurungan senarai markah nama tata susunan. Kemudian baris kedua, senarai markah sama dengan new integer size tata susunan. Ataupun paling simple sekali, nak paling senang, buat satu baris je. Integer kurungan senarai markah sama dengan new integer size tata susunan. Okey, so yang ini satu baris saja. Okey, contoh macam ni kita boleh buat satu baris juga. Integer senarai markah sama dengan new integer 6. 6 ni bermaksud size tata susunan, size array. So cuba kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi indeks kita bermula dengan kosong. Dalam tata susunan indeks mesti bermula dengan kosong. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So indeks dia paling maksimum adalah 5.
Ini dikatakan blok memori, ruang memori untuk tata susunan. Macam mana nak lukis dia macam ni. Ini nama tata susunan, ini indeks dan ini dalam dia adalah elemen dia. Okey, macam ni seterusnya ini tadi. Banyak-banyak ni awak boleh isytiharkan dengan mengumpulkan terus nilai elemen dalam satu baris sahaja seperti ini. Integer, senarai umur sama dengan curly bracket ni ya. Lepas tu ini masukkan elemen dia. Elemen indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Macam tu cara dia. Okey, ini pula macam mana perbezaan struktur memori. Ni saya nak bagi jelas lah. Untuk pun boleh ubah mudah dengan memori tata susunan array tadi. Okey. Ni kalau kita biasa guna integer markah 1 sama dengan 56, markah 2 78, markah 3 34. Ni saya isytihar satu baris lah. Kalau saya nak isytihar ke bawah pun boleh. Saya akan buat integer markah 2 sama dengan 78 semikolon. Okey. Tapi macam mana dia menyimpan di ruang lokasi simpanan dalam komputer? Dia akan meletakkan di mana-mana ruang lokasi tanpa tersusun. Tapi dia akan masukkanlah juga. Contohnya 34 ni akan masuk dalam pemboleh ubah markah 3. Okey, tapi tempat dia akan membazirkan ruang. Okey, untuk satu data yang besar. Jadi bila kita gunakan tata susunan, senarai markah akan tersusun. Contohnya indeks 0 34, indeks 1 56, indeks 2 78. So dia tersusun. Okey. Okey, ini contoh lain bagi string pula. Tadi kita guna integer. So bila rentetan aksara macam ni, saya menggunakan karakter, kita menggunakan string. String kurungan athlete sama dengan new string size tata susunan. So size tata susunan bila kita tengok sini adalah 6. Bila kita tengok kat sini, athlete indeks 0 Miss Bone, dia akan masuk ke dalam indeks 0. Athlete indeks 2 Chong Wei akan masuk dalam sini. Athlete indeks 4 Pandalela dia akan masuk sini dan seterusnya Raja Gopal. So apakah athlete indeks 1? So dia tak umpukkan apa-apa nilai kan, tak umpukkan apa-apa elemen. So kita just letak null dalam kotak memori ni, blok memori. 3 pun tak ada, so kita letak null juga kat sini. So macam ni kalau saya buat soalan dalam exam nanti, apakah output yang akan dipaparkan sekiranya arahan system.out.println athlete 5. Dia akan panggil nama tata susunan ni athlete dan indeks 5. Indeks 5 kita ada Raja Gopal. So jawapan dia Raja Gopal. Bila kita mengeluarkan output, jangan letak inverted comma kat atas Kita just letakkan betul-betul dia punya isi dia. Dia punya karakter dia. Okey. Macam mana kalau kita nak keluarkan apa yang dipaparkan athlete indeks 1. So indeks 1 tak ada isi. So dia kita keluarkan output dia null. Okey. So ini macam mana contoh pengisytiharan menggunakan double score, new double, and then this one is size tata susunan 3. So ini blok memori dia. Macam mana score 0 masukkan ke sini, score 1 masukkan kat sini, nilai dia, elemen ya, nilai elemen data tu samalah. And then 86.5 masukkan dalam indeks 2. Okay, contoh lain, contoh terakhir. Ini adalah satu programming Java purata, mencari purata antara 4 elemen yang dimasukkan. Okay. Tengok macam mana cara diisytiharkan. Ada pelbagai cara nak mengisytiharkan. Memula dia isytiharkan size sama dengan 4. Tapi awak boleh juga buat double kurungan score sama dengan new double. Kita terus buat 4 kat sini. Okay, double jumlah sama dengan 0. Kita mesti isytiharkan sesuatu yang kita nak cari tu sama dengan 0 supaya programming tak ada error ya.
Dan dia umpukkan sini skor 0 sama dengan 70.0, skor 1 67.5, skor 2 73.8, skor 3 80.0. Awak boleh juga buat terus umpukkan, gunakan yang saya dah ajar tadi dalam satu baris pun boleh untuk umpukkan nilai macam ni. Guna satu baris pun boleh. Tadi kita dah belajar ke atas. Kemudian kita menggunakan for, struktur kawalan ulangan, looping ya, for, untuk mengira tata susunan, mengira jumlah. Tengok apabila integer sama dengan 0, jumlah campur sama dengan skor, kita boleh juga tulis dalam bentuk macam ni. Jumlah sama dengan jumlah campur skor. So, bila indeks 0, cuba tengok sini. Indeks 0, elemen dia adalah 70.0, jumlah dia adalah 70.0. Okey, betul ke saya buat ni? Okey, saya buat ni macam ada kesilapan sikit. Sepatutnya jumlah dia, skor, jumlah tadi adalah memula, betul lah, 0, jumlah adalah 0 campur dengan skor, dan seterusnya sampailah yang ke akhir. Okey, skor, apabila skor sama dengan 4, dia dah tak buat. So, dapat jumlah ni kira purata, jumlah per size. Okey, jumlah ni bahagi dengan 4, dapatlah output. So, ini dia punya output. Okey, situ saja. Awak boleh jawab kuis dan juga soalan latihan di Google Docs. Saya akan cek kedua-dua latihan ni. Terima kasih.